Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, ada satu berita yang saya mau kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan pengumuman Kabinet Anwar Ibrahim. Bermula daripada pagi ini, pukul 8 pagi tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10, telah pun menghadap yang di Pertuan Agong. Jadi sebab itu saya ada satu berita khas untuk kamu semua. Salah seorang daripada orang paling rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menulis satu tulisan ringkas di laman Facebook beliau. Sekiranya anda mengenali Sabudin Hussein, anda pasti mengenali bahawa beliau adalah orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang ditulis oleh Sabudin Hussein pagi ini ialah beliau menulis satu perkara yang ada kaitan dengan kehadiran ataupun majlis menghadap yang di Pertuan Agong oleh Perdana Menteri kita yang ke-10 yaitu Anwar Ibrahim. Apa yang ditulis oleh Sabudin, dia tulis macam ni. Akhirnya, tunggu jam 5 petang hari ini. Wow. Jadi, saudara-saudara, sebelum saya teruskan ulasan pada pagi ini berkaitan Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, mohon kiranya bantu saya untuk menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, bosku, okey? Kamu boleh bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. Petang ini, pukul 5, jom kita semua bersengkang mata di depan TV. Kita sama-sama buka mata, buka hati. Kita akan mungkin dapat melihat Kabinet Anwar Ibrahim, Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diumumkan pada petang ini. Dan menurut yang kita tahu, sekurang-kurangnya separuh daripada Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diumumkan. Mungkin akan diumumkan pada petang ini. Yang mana ianya mungkin akan melibatkan timbalan Perdana Menteri, juga jawatan-jawatan yang paling kanan. Antaranya seperti perdagangan antarabangsa, keuangan, pendidikan dan kesihatan. Saya pikir orang-orang yang akan diumumkan petang ini ialah jawatan-jawatan yang paling penting untuk Malaysia. Bagaimanapun saudara-saudara sekalian, yang menjadi isu besar pada hari ini ialah apabila ada laporan yang kita terima mengatakan bahawa ada beberapa jawatan itu yang cuba dilobi oleh orang-orang tertentu. Dan yang paling memeningkan kepala ialah tentang jawatan Menteri Keuangan. Tak tahu siapa yang nak dilantik. Tapi apa yang ditulis oleh Sabudin ini saya tertarik. Dia kata jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ada bermasalah. Jadi dia cadangkan, apa kata kalau Anwar sendiri yang pegang portfolio keuangan. Selepas Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November lalu, selain jawatan timbalan Perdana Menteri yang menjadi tumpuan utama, tumpuan lain ialah berkenan barisan kabinet yang bakal diumumkan mungkin pada petang ini, pukul 5 petang. Jadi sama-sama kita tunggu ya. Memimpin sebuah kerajaan perpaduan yang bukan dianggotai PH semata-mata, tetapi turut ada Barisan Nasional, GPS, GRS dan warisan serta calon bebas yang lain, bukan satu tugas mudah buat Anwar Ibrahim. Kita bersyukurlah kerana kita ada Perdana Menteri yang bijaksana seperti Anwar Ibrahim yang boleh mengawal semua gabungan komponen yang lain. Bayangkan kalau dia dapat, atau bayangkan kalau Perdana Menterinya adalah Perdana Menteri cap ayam, cap kapak, cap kambing, cap unta, cap entahlah apalah sekali capnya, apa yang terjadi kita pun tak tahulah. Tambahan lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berjanji untuk mengecilkan jumlah kabinetnya berbanding 31 orang sebelum ini. Yang ini saya setuju. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim teruskan 31 ahli kabinet ini, saya fikir itu bukan satu masalah untuk Datuk Seri untuk meneruskan kabinet, untuk meletakkan nama kabinet. Tapi malangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berjanji meletakkan kurang dari 31 orang ini. Dalam soal lantikan kabinet itu, perkara yang paling menjadi perhatian dan perbualan ialah siapakah timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang bakal dilantik Anwar Ibrahim.
Anwar dijangka melantik 2 timbalan Perdana Menteri. Satu daripada Semenanjung Malaysia dan akan diwakili oleh UMNO dan seorang lagi daripada Sabah atau Sarawak. Pemimpin yang dijangka dilantik mewakili Sabah dan Sarawak ialah daripada GPS yang mewakili 22 ahli parlimen. Yang ini tiada masalah sebab sudah tahu dan sudah pasti, sudah yakin memang bilangan perbanyak akan dilantik. Jadi tidak masalah lah kan, tiada masalah. Tapi yang masalahnya ialah daripada UMNO itu. Kerana ada mencadangkan, ada akar umbi UMNO mencadangkan Zahid Hamidi. Tapi agak-agaknya kan, kamu suka atau tidak? Kamu mau kan Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri? Sebab sebelum ini kuat kencang tentangan Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Belum dapat dipastikan siapa wakil GPS yang akan dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Tetapi besar kemungkinan adalah Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya sebelum ini, bagi calon daripada UMNO pula. Sementara Zahid Hamidi disebut-sebut akan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri berdasarkan kedudukan hierarkinya sebagai Presiden UMNO dan pengerusi Perikatan Nasional yang dikatakan wujud penentangan di pengerusi Barisan Nasional dan pengerusi Pakatan Harapan dikatakan wujud penentangan di lobi pihak tertentu untuk menghalang diberikan jawatan tersebut kepada Zahid Hamidi. Pihak yang menghalang itu dikatakan cuba meletakkan timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sebagai timbalan Perdana Menteri mewakili UMNO. Kelewatan Anwar mengumumkan barisan kabinetnya antara sebabnya difahamkan ialah berkaitan pengisian jawatan nombor 2 itu yang masih belum dimuktamadkan lagi. Bagaimanapun, perkembangan Muktahir menyebut, besar kemungkinan Anwar akan mengumumkan barisan kabinetnya pada hari ini, yaitu pada pukul 5 petang ini yang telah diwar-warkan sebelum ini, sebelum Agong berangkat ke luar negara pada Sabtu, namun belum dipastikan sama ada jawatan timbalan Perdana Menteri bagi kota UMNO akan diumumkan atau tidak. Setakat ini, segala-galanya masih lagi samar dan ada laporan menyebut hanya sebahagian barisan kabinet akan diumumkan pada hari ini. Isu kedua yang menjadi perhatian ialah pengisian jawatan Menteri Keuangan. Difahamkan ada seorang bekas menteri adalah antara yang sedang melobi jawatan itu. PH bagaimanapun kurang bersetuju jawatan Menteri Keuangan diberikan kepada bekas menteri berkenaan. Sebaliknya, mereka lebih mahukan jawatan itu dipegang oleh salah seorang pemimpin mereka sendiri. Jika perkara itu gagal diputuskan, tidak mustahil Anwar memilih jalan tengah dengan beliau sendiri memegang jawatan Menteri Keuangan. Rasanya lah kan, dengan Anwar memegang jawatan Menteri Keuangan, ia adalah pilihan lebih baik bagi kerajaan perpaduan ini. Ini kerana Anwar bukan saja pernah memegang jawatan itu selama 8 tahun sebelum ini, malah beliau diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia bagi tahun 1996. Ditulis oleh Sabudin Hussein, diubah suai oleh Nazilin Unity. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya sekali lagi tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan tekan butang subscribe itu rezeki untuk Anda, karena ianya percuma. Saudara-saudara, kita sama-sama lah tunggu pukul 5 petang hari ini. Pengumuman istimewa daripada Anwar Ibrahim mungkin akan mengumumkan kabinet beliau yang kita tunggu-tunggu. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.